Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana di kesempatan ini dapat kita bersua sekali lagi dalam tajuk Sirah Nabawiyah. Ini kita akan belajar Sirah tahun 3. Minggu lepas kita telah belajar mengenai peristiwa hijrah ke Habsyah dan Yasrib. Ingat itu apa Ustaz cakap? Yasrib adalah nama asal bagi Madinah. Bagus. Yasrib adalah nama asal bagi Madinah sebelum Nabi Muhammad berhijrah ke sana. Okey. Kita tengok unit 2 muka surat 13 buku Sirah Kafar. Okey, layanan Raja Habsyah. Habsyah adalah nama asal. Sekarang dah ditukar kepada nama Ethiopia. Ethiopia. Dia telah tukar nama kepada Ethiopia. Okey. Kita tengok nombor 1. Hijrah ke Habsyah merupakan hijrah yang pertama bagi umat Islam. Hijrah yang pertama bagi umat Islam adalah hijrah ke Habsyah. Ingat, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan penghijrahan ke Habsyah. Nabi tak pernah pergi. Dia hantar sahabat dia sahaja. Para sahabat berhijrah ke Habsyah untuk kali pertama. Nabi Muhammad SAW hanya pernah melakukan perjalanan dengan anak angkat dia. Apa nama anak angkat dia? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah anak angkat kepada Nabi Muhammad. Okey, asal dia hamba Nabi, tapi Nabi ambil dia sebagai anak angkat dia. Okey, Nabi pernah buat perjalanan ke Taif tapi tidak pernah berhijrah ke Habsyah. Nabi hanya berhijrah ke Madinah. Okey, ingat Okey, hijrah yang pertama sekali oleh umat Islam adalah hijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali. Nanti kita akan terangkan dalam buku ni. Okey, hijrah kali pertama. Bila berlakunya hijrah kali pertama? Okey, kita tengok. Berlaku pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Hijrah yang pertama berlaku pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Apa maksud tahun ke-5 kenabian? Tahun ke-5 Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Menjadi Nabi dan Rasul. Dia dilantik kali pertama tahun pertama apabila dia dilantik, apabila turunnya surah apa? Surah Al-Alaq. Di mana? Di Gua Hira. Di situlah Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Ketika itu Nabi berumur siapa tahu? Tak ingat dah ni. PKP lama sangat. Ketika itu Nabi Muhammad berumur 40 tahun. Bagus. Okey. Berlaku pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Okey, berapa orang? Okey, tengok. Terdiri daripada 12 orang lelaki dan 4 orang perempuan. 12 orang lelaki, 4 orang perempuan. Siapa yang mengetuai rombongan ni? Diketuai oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Okey, mereka berada di Habsyah selama 3 bulan. Ini hijrah yang kali pertama. Hijrah yang kali pertama kamu kena ingat berlaku pada bulan Rajab tahun ke-5 kenabian. Itu point. Mesti kamu ingat. Terdiri daripada 12 orang lelaki, 4 orang perempuan. Bagus. Okey, siapa yang mengetuai rombongan ni? Ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Siapa dia Sayyidina Uthman? Sayyidina Uthman ni adalah siapa? Sahabat Nabi, memang sahabat Nabi ya. Tapi dia adalah juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kahwin dengan puteri Nabi. Okey. Dia berada di Habsyah selama berapa lama? 4 bulan. Dah. Berapa bulan? 3 bulan. Okey, dia berada di Habsyah selama 3 bulan. Okey, kita tengok pula nombor 3. Hijrah kali kedua. Hijrah kali kedua berlaku pada tahun ke-7 kenabian. Hijrah kali kedua pula berlaku pada tahun ke-7 kenabian. Hijrah kali pertama ni apabila mereka duduk di sana 3 bulan, duduk aman, dan mereka telah dapat satu khabar
Khabar yang mengatakan, khabar angin yang mengatakan bahawa kat Mekah semua dah masuk Islam. Mereka pun seronok, mereka pun balik sampai ke Mekah, tengok-tengok masih lagi dalam keadaan sesat. Umat Nabi masa tu dalam masjid Arab Quraisy pada masa tu masih lagi dalam keadaan sesat. Maka mereka dah balik sana, tak boleh nak pergi sana balik, maka mereka duduklah balik di Mekah. Okey, lepas tu pada tahun ke-7 kenabian pula, tengok hijrah kali kedua. Hijrah kali kedua berlaku pada tahun ke-7 kenabian. Tadi kali pertama, hijrah ke Habsyah kali pertama, tahun ke-5 kenabian. Hijrah kali kedua, 7, tahun ke-7 kenabian. Okey. Terdiri daripada 83 orang lelaki dan 28 orang perempuan. Makin ramai. Dulu 12 orang lelaki, 4 orang perempuan. Hari kedua ramai, meningkat. 83 orang lelaki, 28 perempuan. Bagus. Okey. Diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib. Siapa dia Ja'far? Ja'far sahabat Nabi. Ya, memang sahabat Nabi. Tetapi dia adalah bapa saudara Nabi. Dia bapa saudara Nabi. Okey, kita tengok. Kehadiran orang Islam ke Habsyah diterima baik oleh Raja An-Najasyi. Okey, ingat, Raja Habsyah pada masa itu adalah bernama Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi ni adalah seorang yang sangat adil. Dia sangat adil, Raja An-Najasyi ni. Tapi pada masa itu dia belum masuk Islam lagi. Okey, kita tengok. Raja An-Najasyi yang memerintah Habsyah ketika itu, baginda berjanji untuk memberi perlindungan kepada orang Islam. Apabila orang Islam datang kepada Raja Habsyah untuk memohon perlindungan, maka Raja Habsyah terima. Kita tengok. Baginda juga dikenali sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana. Macam Ustaz bagi tahu tadi ya. Okey, tengok yang nombor 5. Orang Quraisy berasa bimbang apabila kedatangan orang Islam disambut baik oleh Raja An-Najasyi. Maka apabila orang Quraisy ni dia tak boleh tengok senang. Orang Islam ni kalau senang, dia pun tak boleh. Maka apabila dia pun tengok Raja An-Najasyi menerima Islam, menerima orang Islam, dia pun rasa tak senang hati. Apa dia buat? Kita tengok. Lalu mereka telah mengutuskan Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Siapa dia? Dua wakil. Orang Quraisy telah bermesyuarat, mereka hantar dua orang wakil, iaitu Amr bin Al-As dengan Abdullah bin Rabi'ah. Dua orang wakil dengan untuk berbincang dan menyampaikan pelbagai hadiah kepada Raja An-Najasyi dengan harapan orang Islam diusir dari Habsyah. Maka mereka asal ni mereka hantar dua orang wakil untuk bawa hadiah untuk bagi dekat Raja An-Najasyi. Kita tengok adakah Raja An-Najasyi menerima hadiah tersebut sebagai orang panggil apa? Sebagai cagaran, tukaran supaya pulangkan balik orang Islam yang berada di Habsyah. Kita tengok muka surat 14, tengok muka surat sebelah. Raja An-Najasyi telah menolak permintaan utusan tersebut. Raja An-Najasyi bila dia bawa harta, orang Quraisy hantar harta berlambak-lambak, intan permata segala macam, maka Raja An-Najasyi kata apa? Aku kaya dah. Apa bagi apa? Aku duit. Aku dah cukup kaya dah. Okey, sekarang ni aku nak dengar penjelasan. Sebab apa kamu nak orang Islam ni? Okey. Maka Raja An-Najasyi apabila telah mendengar penjelasan daripada Ja'far bin Abi Talib, kita tengok. Raja An-Najasyi berpuas hati mendengar penjelasan daripada Ja'far bin Abi Talib tentang agama baharu mereka, iaitu agama Islam yang menyuruh kepada kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Okey. Apabila telah dialog dengan Raja An-Najasyi dengan wakil daripada Islam dan wakil daripada orang kafir, maka apabila berdebat, maka Raja An-Najasyi telah menerima pandangan orang Islam. Asalnya orang kafir Quraisy telah masa tu dia kalah dah, dia tak tahu nak kelentong ke mana, maka dia keluarkan bahawa orang Islam ni tak percaya kepada Nabi Isa.
Sebab Raja An-Najasyi berpegang kepada agama Kristian pada masa tu. Jadi Raja An-Najasyi dia berpegang kepada agama Kristian. Agama Kristian kata apa? Nabi Isa ni anak Allah. Maka orang Islam dia tak kata Nabi Isa tu anak Allah, tapi Nabi Isa tu adalah hamba Allah. Okey, maka apabila diberi penjelasan, maka Ja'far bin Abi Talib bangun, dia baca permulaan daripada surah Al-Maryam yang menerangkan kisah Nabi Isa. Maka menangis Raja An-Najasyi. Maka dia suruh ambil balik harta ni, ambil kamu baliklah. Jangan kacau orang Islam yang berada di Habsyah. Okey. Kita tengok sekilas info. Habsyah sekarang dikenali dengan negara utopia, macam Ustaz cakap tadi lah. Okey, nombor 7. Penyebaran agama Islam di Habsyah diteruskan tanpa gangguan daripada orang-orang Quraisy lagi dan dapat diterima dengan baik setelah Raja An-Najasyi juga terus memeluk Islam. Akhirnya Raja An-Najasyi telah diberi hidayah oleh Allah untuk dia memeluk Islam. Alhamdulillah. Okey, kita tengok muka surat 15. Dia beritahu Raja An-Najasyi menangis sehingga air matanya membasahi janggutnya setelah Ja'far bin Abi Talib membaca permulaan ayat Kaf Ha Ya Ain Shad surah Al-Maryam kepadanya. Ustaz kata surah apa tadi? Lupa dah tadi. Silap apa? Surah Maryam. Okey. Okey, untuk latihan Ustaz harap semua pelajar dapat buat latihan muka surat 15. Buat dalam buku tulis. Ada buku tulis masing-masing kan? Okey, buat dalam buku tulis apakah maksud hijrah. Yang kedua, nyatakan dua sebab Rasulullah berhijrah. Ketiga, bilakah berlakunya hijrah ke Habsyah yang pertama. Yang keempat, tuliskan dua sifat Raja An-Najasyi. Yang kelima, siapakah yang mengetahui hijrah ke Habsyah kali kedua. Dalam buku dah ada soalan latihan ni. Buat, salin balik, kemudian buat dalam buku tulis. Okey. Sekian dulu pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.